Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Dalam video kali ini kita akan teruskan untuk berbincang bahagian B untuk model ujian akhir sesi akademik tahun 6. Dalam video sebelum ini kita dah bincang soalan untuk bahagian A. Okey, kita masuk kepada soalan yang pertama. Soalan 1A, Satah Kates menunjukkan kedudukan rumah Amin, rumah Wong, rumah Kumar dan sebuah pasaraya. Jadi dalam gambar kita boleh tengok rumah Wong di sini, rumah Amin, rumah Kumar dan pasaraya. Dan juga skala untuk satah ini adalah 1 cm mewakili ataupun bersamaan dengan 100 meter. Soalan yang pertama, rumah siapakah yang paling dekat dengan rumah Amin? Kita cari rumah yang paling dekat dengan rumah Amin, di mana 1 cm mewakili 100 meter. Okey, kita tengok rumah yang paling dekat, maksudnya dia punya jarak adalah jarak yang paling pendek lah. Jadi kita kena kira setiap jarak untuk setiap rumah ke rumah Amin. Rumah Amin di sini, jadi kalau ke rumah Kumar kita ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 cm bersamaan dengan 400 meter. Seterusnya rumah Wong. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit bersamaan dengan 500 meter. Dan juga pasaraya tak perlulah. Pasaraya rasanya okey, pasaraya jauh jauh. Okey, jadi antara dua, rumah Wong ataupun rumah Kumar. Jadi yang paling dekat dengan rumah Amin adalah rumah Kumar sebab hanya ada 400 meter berbanding dengan rumah Wong 500 meter. Jadi tulis rumah Kumar. Soalan B, berdasarkan jawapan pada 1, Amin ke rumah kawannya dahulu dan mereka berdua ke pasaraya. Hitung jarak sebenar dalam meter perjalanan Amin. Okey. Jadi cikgu padam ni dulu. Amin pergi ke rumah kawannya itu. Kawannya itu tadi adalah Kumar lah berdasarkan jawapan 1. Kawannya itu adalah Kumar. Jadi Amin pergi ke rumah Kumar dahulu dan mereka ke pasaraya dan terus ke pasaraya. 1, sini, sini, sini dan sini. Okey. Jadi hitung jarak sebenar dalam meter perjalanan Amin. Oh, ada lagi bawah ni. Okey, jarak mengufuk dia macam ni. Jarak mengufuk kita ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana 5 unit bersamaan 500 meter. Jarak mencancang macam ni ya. Jadi 1, 2, 3, 4 unit 400 meter. Okey, selesai untuk soalan 1A. Kita masuk kepada soalan 1B. Pada waktu petang, Amin ingin menelefon abangnya yang sedang bekerja di London. Okey, London. Kalau tengok gambar London, kita tak tahu masanya. Di Port Dickson bersamaan 1.45 petang. Soalan, diberi waktu di Port Dickson mendahului waktu di London selama 8 jam. Adakah Amin wajar untuk menelefon abangnya pada waktu 1.45 petang? Buktikan pernyataan anda. Di Amin ni dia menelefon abangnya yang berada di London. Dan pada waktu Amin menelefon abangnya, masa di Port Dickson, iaitu masa tempat Amin lah, 1.45 petang. Okey, kita cari dahulu waktu di London, di mana dalam clue ni maklumat Port Dickson mendahului. Kalau Port Dickson mendahului, maksudnya Port Dickson lebih awal lah. Jadi yang di belakang adalah masa London. Sebab London dia di belakang. Mendahului adalah Port Dickson. Jadi waktu di London itu dia ke belakang 8 jam lah. Jadi kita cari dahulu masa untuk London. Cari masa untuk London, kita kena tolakkan sebab masa di London lewat. Okey, kita kirakan jam minit. 1.45 petang tolak 8 jam. Okey, kalau kita tengok dalam kaedah ni,
1.45 tolak 8, 1 tak dapat tolak 8 sebab ini 1.45 petang adalah dalam sistem 12 jam. Kita tukarkan dahulu 1.45 petang kepada sistem 12 jam. Disebabkan 1.45 petang tu tengah hari, kita akan ambil 13 lah. 12, 13, iaitu pukul 1. 13.45 petang, sistem 24 jam. Barulah kita boleh tolak. 45 tak perlu, turun sahaja. 13 tolak 8, 13 tolak 8, 5 lah. Ini sama je sebenarnya, pinjam. 13 tolak 8, 5. Masa di London adalah 5.45. Ini kita kena tentukan sama ada pagi ataupun petang. Jadi kalau ikut soalan ni, kalau prediction petang, London tu ke belakang, jadi petang undur ke belakang adalah pagi lah. 5.45 pagi AM. Adakah Amin wajar, yang ni ya, adakah Amin wajar untuk menelefon abangnya pada waktu 1.45 petang tu? Buktikan pernyataan. Okey, jadi masa di London 5.45 pagi, wajar ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak wajar. Kerana kemungkinan abangnya masih tidur. Jadi masa untuk Amin telefon abangnya itu tidak wajar sebab di London masih terlalu awal, iaitu 5.45 pagi. Jadi tidak wajar lah sebab mungkin abangnya masih tidur. Amin kena cari masa yang lebih sesuai lah untuk telefon abangnya. Jadi mungkin di London tu pukul 10 baru dia telefon. Amin mengemas rak bukunya. Jadual berikut menunjukkan jenis dan bilangan buku yang terletak di atas rak. Okey, ini kita ada jadual. Jenis buku, kita ada buku cerita, komik, novel dan ensiklopedia beserta dengan bilangan buku masing-masing. Soalan C. Lengkapkan catapai di bawah berdasarkan maklumat dalam jadual itu. Okey, ini adalah catapai. Satu catapai diberi satu bulatan. Okey, untuk menyelesaikan ni sama ada kita nak gunakan peratus ataupun kita gunakan pecahan. Memandangkan bulatan ini dia dah bagi pecahan, bulatan ini telah dibahagikan kepada 8. Okey, kepada 8 bahagian yang sama besar. Kita cari pecahan ataupun peratus untuk setiap bilangan, setiap jenis buku. Kita mulakan dengan buku cerita. Buku cerita ada 20 daripada semua buku. Ini adalah pecahan sebahagian daripada keseluruhan. Jadi keseluruhan ada 20 tambah 10, 20 tambah 10, 30, 5 tambah 5, 10, 40. Ini 40 lah. 20, 30, 40. Bermaksud jumlah buku cerita adalah 20 daripada 40. Yang ini kita permudahkan dahulu. Buang sifar, buang sifar. 2/4 sama dengan setengah. 2/4 tu setengah, iaitu 1/2. Okey. Buku cerita kita ada 1/2. Pecahan komik. Komik 10/40. Permudahkan. Potong sifar akan tinggal 1/4. Novel 5/40. Okey, kita boleh permudahkan 5/40. Kita gunakan sifar 5. Sifar 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 8, 40. Jadi pecahan dia 1/8. Ensiklopedia juga 5. Bermaksud sama dengan novel lah. 1/8. Okay, sekarang kita nak selesaikan jenis buku mengikut sekarang kita nak selesaikan catapai di bawah. Okay, kita mulakan dengan buku cerita. Buku cerita, kalau kita tengok pecahan 1/2. 1/2 adalah setengah. Setengah. Jadi dalam catapai ni kita potong setengah untuk catapai. Jadi awak boleh tulis catapai. Okey. Kemudian kita ada komik. Komik 1/4. 1/4 adalah suku. Okey, ini bulatan contoh. Kalau 1/4 hanya mengambil suku ni. Jadi dalam gambar kita warnakan 1/4. Macam inilah.
kita tandakan dengan komik. Kemudian novel. Novel kita ada 1/8. 1/8. Okey, 1/8 novel dengan ensiklopedia. Okey, tadi bulatan ni telah dibahagikan 1/8. Jadi yang tinggal adalah 2 ni lah. Okey, sebab yang setengah ni untuk catepai, ini untuk komik. Jadi kita buat di sini. Dan 1/8 lagi untuk terletak bilangan. Cikgu lupa letak bilangan. 20 apa? 20 buah. Okey, 20 buah. Ini bukan catepai, salah. Pembetulan. Buku cerita. Buku 10 buah. Ensiklopedia 5 buah. Novel 5 buah. Kalau cikgu lorekkan lebih mudah lah. Ini untuk buku cerita, komik di sini, ensiklopedia, dan juga novel. Okey, soalan D ya. Pada waktu malam, Amin sedang mengedit klip video yang telah dirakamnya. Jadual berikut menunjukkan bilangan kali tontonan salah satu video yang telah dimuat naik oleh Amin di media sosial. Okey, minggu lepas dia tontonan video dia 1.29 juta dan pada hari ini 21.5 juta. Soalan, bilangan kali tontonan klip video pada hari ini telah bertambah sekurang-kurangnya 900,000 kali berbanding dengan minggu lepas. Okey, adakah pernyataan ini benar? Buktikan. Untuk video hari ini telah berlaku peningkatan tontonan sebanyak 900,000 berbanding dengan yang minggu lepas lah. Jadi dia telah bertambah, betul ataupun tidak? Sebelum buktikan pernyataan ini, kita kena tukarkan dahulu nombor ataupun jumlah tontonan yang berikan, kita tukar kepada nombor bulat lah supaya mudah. 1.29 juta bersamaan dengan, ini boleh gerak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di dalam ni sifar lah. Bersamaan dengan 1.290,000. Okey, 2.15 juta dalam nombor bulat. 1/5 juta bersamaan 200,000. Kita anggap RM1 dibahagi 5 lah, 20 sen seorang. Okey, sama dengan 1/5 juta akan dapat 200,000. Jadi 2.200.000. Peningkatan ini sebanyak 900,000 ataupun lebih ataupun kurang. Jadi kita kena buktikan. Untuk buktikan soalan ni, kita boleh tolakkan jumlah video hari ini dengan jumlah tontonan minggu lepas. Okey, jumlah tontonan hari ini 2.200.000 tolak 1.290.000. Kita guna tolak sebab kita nak cari perbezaan antara kedua-dua video itulah. Okey. Jadi jawapan kita adalah 910,000 peningkatan ataupun beza kedua-dua video itulah. Dalam soalan telah bagi tahu video tersebut telah bertambah sekurang-kurangnya paling sikit 900,000 kali berbanding minggu lepas. Tapi bila kita semak, jumlah tontonan adalah 910,000. Betul lah seperti yang dikatakan ataupun pernyataan tersebut adalah benar sebab pernyataan tu kata sekurang-kurangnya 900,000 bertambah. Jadi dia betul lah. So yang ni dah lebih sedikit. Okey, jadi ini adalah bukti kita. Boleh tulis pernyataan itu benar. Jadi inilah soalan untuk bahagian B, soalan yang pertama, A, B, C dan D. Untuk soalan kedua kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Selamat mencuba soalan ni. Untuk jawab soalan ni, awak boleh pause dahulu video, screenshot dan cuba jawab. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.